Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini sama-sama dapat kita meneruskan pengajian tafsir Al-Quran kita. Masih lagi kita berada dalam surah Al-Fath. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan teruskan dengan membaca ayat yang ke-5 insya-Allah. Seperti biasa saya akan bacakan terlebih dahulu dan saya akan bacakan dengan bermula dengan ayat yang keempat, supaya ayat kelima itu tidak tergantung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Baik. Ayat yang kelima maksudnya ialah supaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang beriman di kalangan mukminin dan mukminat, orang-orang beriman lelaki dan perempuan, ke dalam jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga-syurga yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, iaitu di dalam syurga tersebut. Wa yukaffiru anhum sayyiatihim, dan agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan daripada mereka dosa-dosa, kesalahan-kesalahan mereka. Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima, dan yang demikian itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala suatu kejayaan yang agung. Seperti mana kita sebutkan sebelum ini, ayat kelima ni kalau kita baca terus macam tu, dia tergantunglah kan, kerana bermula dengan lam tu. Lam liyudkhilal mu'minin, untuk Allah Ta'ala memasukkan orang beriman. Macam mana pula tiba-tiba untuk, ataupun agar, ataupun supaya Allah memasukkan orang-orang yang beriman. Jadi tergantunglah. Jadi ada pelbagai tafsiran yang dikemukakan oleh ulama, liyudkhilal mu'minin itu dia berkaitan dengan apa sebenarnya. Kalau mengikut pendapat Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, ia berkaitan dengan awal dahulu. Fatahna tu. Inna fatahna. Maknanya kami, kata Allah Ta'ala, memberikan fath, kejayaan, kemenangan kepada kamu. Fatham mubina, dengan kejayaan yang besar. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan ayat kedua, ketiga, keempat. Kemudian ayat kelima sambung balik. Inna fatahna tadi. Jadi kalau kita nak terjemahkan, maka kita kena letakkan dalam kurungan. Maksudnya, dan kami juga memberikan kemenangan yang besar supaya, ataupun untuk dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang beriman ke dalam syurga. Dia ada lagi lah beberapa tafsiran yang lain. Ada juga yang mengatakan bahawa dia berkaitan dengan ayat sebelumnya, iaitu anzalas sakinah. Huwallazi anzalas sakinah. Maknanya dia, iaitu Allah Ta'ala, yang menurunkan sakinah, ketenangan di dalam hati orang-orang beriman.
Pertama, liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambahkan iman mereka. Yang kedua, liyudkhilal mu'minin. Tu ada lam 2 kali. Selain untuk menambahkan iman para sahabat ataupun orang beriman, khususnya para sahabat, selain daripada itu ialah Allah juga menurunkan sakinah supaya untuk memasukkan orang-orang beriman ke dalam syurga. Baik. Berkenaan dengan ayat ini, Imam Al-Baghawi dan juga Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala membawakan satu hadis di mana pada awalnya ketika mana Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sampai ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kamu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Maka sahabat terus mencelah. Para sahabat mengatakan, hani'an laka ya Rasulullah, untunglah kamu wahai Rasulullah, kan, sebab Allah Taala ampunkan dosa kamu yang dahulu dan yang akan datang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak gembirakan para sahabat. Itu yang diturunkan pula ayat selepas itu, sampailah ayat liyudkhilal mu'minina wal mu'minat. Maknanya para sahabat pun ada juga bahagian, walaupun mereka tidaklah mendapat keampunan seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah Taala janji liyudkhilal mu'minina wal mu'minat, agar Allah Taala memasukkan orang mukmin dan mukminat ke dalam syurga. Itu kerana respon para sahabat begitu. Jadi untunglah mereka, masya-Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata apa? Masuknya mereka ke dalam syurga itu dan diampunkan dosa mereka itu adalah fauzan azima, kejayaan yang besar, kejayaan yang agung. Jadi kejayaan yang agung ialah apabila seseorang itu diisytiharkan di akhirat nanti bahawa dia terlepas daripada neraka dan masuk dalam syurga. Itulah kejayaan yang sebenar-benarnya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kan, ayat yang biasa dibaca ketika talqin. Ini hari ini pun ada orang meninggal dekat surau saya. InsyaAllah akan disolatkan selepas main Jumaat. Untunglah meninggal pagi Jumaat. Kan? Jadi antara ayat yang dibaca ketika talqin tu itulah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang dilepaskan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia telah berjaya. Itulah kejayaan yang sebenar. Para sahabat faham perkara ni. Cuma kita lah tak tahulah faham ataupun tidak. Kan? Kerana itu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia terbunuh dalam peperangan. Masa dia dibunuh itu, dia terus mengucapkan fuztu wa rabbil Ka'bah. Demi Tuhan Kaabah, maknanya demi Allah, aku telah pun berjaya. Aku telah berjaya. Orang kafir pelik, kan? Sebab bagi orang kafir terbunuh, terkorban itu gagal, kan? Terbunuh di medan perang gagal lah. Yang berjayanya ialah kalau mereka menang dan hidup sampai habis peperangan itu, tak mati. Tapi bagi para sahabat, mereka yakin dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati di jalan Allah itu memang terus masuk dalam syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, orang yang mati syahid itu sebelum darahnya tumpah ke tanah, Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan pada dia tempatnya di dalam syurga. Sebab tu dia kata fuztu wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan Kaabah sesungguhnya aku telah menang. Pelik lah, menang. Itu keyakinan mereka, masya-Allah, sehingga mereka tidak ragu-ragu, mereka tidak teragak-agak untuk mengatakan yang mereka telah menang. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, masuknya seseorang itu dalam syurga, diampunkan segala dosanya, itu adalah fauzan azima. Kemudian selain daripada kemenangan yang Allah berikan itu adalah untuk supaya Allah nak memasukkan orang beriman, khususnya para sahabat lah, sebab cerita ni berkaitan dengan para sahabat. Selain daripada itu, antara yang lain ialah Allah Ta'ala kata wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Dan untuk Allah Ta'ala mengazab orang munafiqin dan munafiqat. Ni belum baca lagi. Auzubillahi minasyaitanirrajim.
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ويعذب المنافقين والمنافقات. Dan untuk Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang munafikin, orang-orang munafik di kalangan lelaki, wal munafiqat, dan orang-orang munafik di kalangan perempuan, wal musyrikin wal musyrikat, dan orang-orang yang musyrik di kalangan lelaki dan perempuan. Apa kesalahan mereka ni? Antara sifat mereka ni yang salah, adh-dhannina billahi dhannas sau, yang mana mereka ini bersangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk. Mereka bersangka kepada Allah dengan sangkaan yang buruk. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahawa dua golongan. Dia nampak macam empat tapi sebenarnya dua je lah kan, sebab lelaki perempuan. Orang munafik, orang musyrik. Kenapa dua? Kerana dua-dua tu mewakili orang-orang yang ingkar di dua tempat, Mekah dan Madinah. Di Mekah musyrikin, manakala di Madinah munafikin. Ketika Nabi SAW kan, cerita ni berkaitan dengan Nabi SAW pergi kan ke Hudaibiyah. Pergi nak buat umrah tetapi ditahan, dihalang. Lalu terhentilah perjalanan Nabi SAW di Hudaibiyah. Maka Nabi SAW menyeru, ketika terhalang itu Nabi SAW seru orang-orang lain yang belum yang tidak ada di Hudaibiyah pun, mari datang ke Hudaibiyah. Tunjukkan sokongan, ramaikan. Kita sama-sama ramaikan kumpulan kita di Hudaibiyah untuk meyakinkan orang-orang musyrikin Mekah bahawasanya kita ni memang benar-benar nak datang buat umrah, bukannya nak berperang, supaya mereka dapat benarkan kita masuk. Tetapi orang-orang munafik di Madinah, mereka tak nak pergi. Kerana apa? Kerana mereka su'udzan, mereka ni sangka buruk. Disebutkan dalam Qurtubi. Apa sangka buruk tu macam mana? Apa sudut sangka buruk? Sangka buruk ni macam-macam. Sangka buruk yang disebutkan dalam ayat ini, apa bentuk sangka buruknya? Kata Imam Qurtubi dan juga Imam Ibn Kathir, sangka buruknya ialah bahawasanya orang-orang munafik menyangka bahawa orang-orang Islam, Nabi SAW dan para sahabat akan dibunuh oleh orang-orang musyrikin sehabis-habisnya. Maknanya akan istiqsal. Istiqsal ni maknanya bunuh sampai, istiqsal ni kalau macam cabut pokok tu sampai ke akar umbi. Maknanya kata, istilah kita akan dicari, dibunuh, dicari sehingga ke lubang cacing. Tu orang kata. Itu namanya istiqsal. Jadi orang munafik ketika diajak, marilah kita sama-sama ni buat umrah ni, tak nak dia. Dia kata kalau buat apa pergi sana. Kata kalau pergi sana pasti orang-orang musyrikin akan bunuh kita. Bunuh kita sehingga habis semuanya, tak akan tinggal seorang pun. Jadi ini adalah sangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa pula sangka buruk? Sebab kan Nabi SAW sudah bermimpi bahawa Nabi SAW akan buat umrah. Jadi sepatutnya yakinlah, orang beriman sepatutnya yakin bahawa apa jadi sekalipun, pasti orang beriman akan dapat buat umrah, tidak akan dibunuh. Kalau dibunuh maknanya tak buat umrah, maknanya mimpi Nabi SAW tu tipu. Kalau mimpi Nabi SAW tu tipu, maknanya Allah Ta'ala tu tipu. Sebab yang bagi mimpi ialah Allah. Itulah dia sangka buruk. Jadi sangka buruk orang munafik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka menyangka yang Allah Ta'ala ni akan membiarkan orang-orang Islam yang ada di Hudaibiyah ketika itu mati, dibunuh oleh orang musyrikin, sehingga tidak berbaki walau seorang pun. Walau seorang pun. Itu sangka buruknya. Walaupun sangka buruk yang ada dalam kisah ni hanya satu sudut sahaja, tapi kita ambil pengajaran yang lebih umum, bahawa jangan sama sekali kita
bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan sekalipun. Berulang-ulang kali kita dah sebut sebelum ni bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, ya, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kamu mati melainkan dalam keadaan dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang kursi, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku mengikut sangkaan hamba-Ku kepadaku. Aku mengikut sangkaan hamba-Ku kepadaku. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, la yuhsinu abdun billahi azza wa jalla dhanna illa a'ta dhannahu. Tidaklah seorang hamba itu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah akan memberikan kepadanya seperti mana yang dia sangkakan. Jadi kita kena sangka baik, sentiasa sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua segi, ya. Dari segi dakwah kita sangka baik kepada Allah. Kan bila kita jumpa orang yang kita dakwah ataupun anak murid yang kita ajar dia mengaji ke apa ke, jangan first time dia datang kita kata ini memang budak ni tak ada harapan ni. Awal lagi dah cakap macam tu. Kan? Ataupun kita pergi dakwah, kita pergi rumah orang, tengok ketuk pintu, tengok keluar, oh dalam rumah tu bercampur lelaki perempuan apa semua, tak tutup aurat, kan, ada botol arak. Jangan hati kita terus kita kata ini memang tak ada hidayat untuk mereka ni. Tak boleh. Kena sentiasa kita sangka baik pada Allah. Apa yang kita sangkakan, Allah Ta'ala akan bagi seperti mana yang kita sangkakan. Nabi SAW sentiasa sangka baik, optimis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah nampak dah ketika berada di Gua Thur, ya, dah nampak kaki-kaki orang musyrikin ada. Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, kalau mereka tunduk, mesti mereka akan nampak kita. Kan? Lubang tu berada di bawah lah. Kan? Lubang tu rendah. Maknanya Nabi SAW duduk bawah kaki orang musyrikin ke atas, tapi ada lubang boleh nampak. Tapi orang musyrikin tak tengok apa, dia tak tengok bawah, dia tengok ni je, apa yang ada depan mata dia je. Sayyidina Abu Bakar kata kalau mereka tunduk ke bawah, maka pasti mereka akan nampak kita sebab ada lubang. Boleh nampak, orang bawah boleh nampak kaki orang atas. Maka Nabi SAW kata, kita bukan berdua, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Itu yang turun ayat, kan. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dalam surah At-Taubah. Kan. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kamu tak nak membantu Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah pun membantu Nabi SAW. Idh akhrajahu alladhina kafaru. Ketika mana orang-orang kafir menyebabkan baginda SAW keluar daripada Mekah. Idh huma fil ghar. Ketika mana mereka berdua berada di dalam gua. Idh yaqulu li sahibih. Ketika mana Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Lalu Allah Ta'ala menurunkan sakinah, ketenangan ke atasnya. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Dan Allah Ta'ala membantunya dengan tentera yang dia tidak nampak. Lam tarawha, yang kamu tidak nampak. Baik. Jadi jangan kita sangka buruk. Ada satu kisah, kan? Satu kisah di mana Sahal Al-Qut'i rahimahullahu taala. Sahal Al-Qut'i dia bermimpi berjumpa dengan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni salah seorang ulama salafus salih. Jadi selepas Malik bin Dinar meninggal dunia, dia bermimpi. Sahal Al-Qut'i mimpi jumpa Malik bin Dinar yang telah meninggal dunia. Maka Sahal tadi tanya pada Malik bin Dinar, kan, apakah yang telah kamu persembahkan pada Allah? Maknanya amalan apa yang telah kamu bawa balik bertemu dengan Allah? Maka kata Malik bin Dinar, aku ni bawa pada Allah dosa yang banyak. Tetapi Allah mengampunkan aku disebabkan sangka baik aku kepada Allah. Kata kalau ikutkan dosa aku memang sangat banyak. Banyak sangat. Tapi hanya kerana aku ni selalu sangka baik dengan Allah, maka Allah Ta'ala ampunkan aku. Masya Allah. Kisah ni ada disebutkan dalam kitab Husnuzan oleh karangan Imam Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya. Begitu juga dalam kitab yang sama, Husnuzan oleh
Imam Ibn Abi Dunya dan juga dalam Musnad Ahmad, ada diceritakan satu kisah di akhirat nanti. Ada seorang lelaki yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata, masuk kamu dalam neraka. Maknanya setelah dihisab, ditimbang amalan di mizan, cek, oh dia ni memang tak boleh ni, tak layak masuk syurga, memang neraka tempat dia. Maka Allah kata, masuk, pergi kau, masuk, kan? Masuk sendiri dalam neraka, jalan sendiri. Maka dia pun berjalan sambil teragak-agak dan toleh ke belakang, kan? Jalan tengok belakang, jalan tengok belakang, kan? Maka Allah Ta'ala kata pada malaikat, bawa dia patah balik. Apa, kenapa kamu buat macam tu? Kenapa kamu teragak-agak masuk neraka? Kan aku dah cakap tadi, masuk neraka, pergi masuk neraka. Maka kata lelaki tadi, sesungguhnya aku masih ada harapan pada kamu. Maksudnya aku masih sangka baik pada kamu yang kamu akan maafkan aku. Padahal dah dibuat keputusan, kan? Dah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi, oleh Ketua Hakim Negara, akan dikenakan penjara 12 tahun contoh, kan? Sudah di endorse, tapi dia tetap masih lagi bersangka baik pada Allah, masih lagi ada harapan. Maka Allah kata, masukkan dia dalam syurga. Masya-Allah. Masukkan dia dalam syurga. Allah suka kalau hamba-Nya itu tinggi sangka baiknya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang munafikin dan orang musyrikin, mereka ni adh-dhannina billahi dhannas sau'. Mereka ni sangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza dengan orang beriman. Bahkan sangka baik pada Allah tu adalah sebaik-baik ibadah sebenarnya. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna husnaz zanna billahi azza wa jalla min husnil ibadah. Sesungguhnya husnuz zan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik sangka baik ke sangka baik? Sangka baik lah, kan? Kalau ikut hukum DM bahasa Melayu, kan? Diterangkan, menerangkan. Husnuz zan, sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah di antara sebaik-baik ibadah. Sebaik-baik ibadah. Masya-Allah. Dan juga dalam ayat ini disebutkan as-sau', kan? As-sau'. Jadi ulama ada bincanglah apa beza sau' dengan su'. Tapi saya sendiri tak tahu macam mana nak terangkan sebab dia berkaitan dengan bahasa Arab. Kalau saya hanya bagi tahulah ada sesuatu perbincangan di sini. Tapi nak tahu lebih lanjut itu boleh tanya, boleh rujuk kepada yang lebih pakar lah. Saya cuma bagi tahu di sini ada sedikit perbahasan beza sau' dengan su'. Beza sau' dengan su'. Cuma yang bolehlah saya bagi tahu sikitlah yang mudah untuk kita sampaikan dengan bahasa yang mudah. Sau' ini kata ulama, kalau kita nak mengatakan kalau kita nak mencela sesuatu, kita kata sau'. Contohnya kita kata innahu rajulun sau'. Sesungguhnya dia ni adalah lelaki yang buruk, lelaki yang jahat, sau'. Di sini zanna sau', sangkaan yang buruk. Tapi kalau su' tu kejahatan secara umum macam tu. Tapi masih lagi belum puas hati tu jawapan macam tu. Tak apalah, itu tak apalah. Itu perbahasan yang lebih dalam tu kalau nak tahu. Ya. Munafik. Musyrik ni maksudnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia pun tahu bahawa dia menyekutukan Allah dan dia pun memang menzahirkan dirinya sebagai musyrik. Tetapi munafik ni dia sebenarnya tak percaya pada Allah, dia tak beriman, tetapi dia menzahirkan iman, menzahirkan dirinya sebagai seorang beriman. Jadi kalau munafik dalam Quran, disebutkan dalam Quran, itu memang munafik yang memang betul-betul orang kata totok lah. Memang betul-betul asli, pure. Maknanya memang kafir sungguh. Tetapi kalau contohnya hadis menyebutkan tentang sifat munafik, dia tak semestinya pelaku ataupun orang yang mempunyai sifat itu adalah orang munafik. Boleh jadi ia hanya sifat sahaja. Tetapi munafik yang disebutkan dalam Quran, munafik di Madinah, yang itu memang kafir betul, memang sungguh-sungguh kafir. Sebab itu dalam surah An-Nisa Allah SWT kata apa? Berkenaan dengan orang munafik, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itu ialah orang yang mana Allah Taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi memang betul-betul kafir. Fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha.
Tapi kalau orang tu yang sekarang ni lah, kita ni tak, Nabi SAW tak ada dengan kita, wahyu pun tak turun. Jadi kalau orang tu ada sifat munafik, itu kita tak boleh kata dia munafik seperti mana yang dalam Quran, dalam sirah tak ada, tak boleh. Kita boleh kata sifat munafik. Jadi ada beza munafik, diri orang tu munafik dengan sifat orang munafik lain. Bersifat saja. Belum tentu lagi. Mungkin ya, tak, kita tak tahu. Tapi mungkin tidak. Kita tengok yang zahir lah. Zahir tengok dia Islam, maka kita hukumkan dia sebagai orang Islam lah. Baik, kemudian alaihim Allah Subhanahu wa taala berfirman, alaihim dairatus sau, ke atas mereka lah lingkaran kejahatan. Dairah maknanya lingkaran. Orang Melayu kata daerah kan, daerah. Lingkaran. Hulu Langat ni satu lingkaran. Ampang Hulu Langat juga Sepang yang dekat dengan kita. Satu daerah. Jadi daerah ni maknanya lingkaran as-sau, kejahatan. Maksudnya apa? Maksudnya ialah, kata ulama, kesan sangka buruk mereka pada Allah Ta'ala itu akan menimpa ke atas diri mereka sendiri. Mereka bersangka buruk kepada Allah Ta'ala, maka apa yang mereka sangkakan itu akan menimpa ke atas diri mereka sendiri. Maknanya kebinasaan, kecelakaan akan menimpa diri mereka. Sebabkan mereka menyangka bahawa orang beriman yang akan menerima kecelakaan. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala kata kecelakaan itu menimpa pada diri mereka sendiri. Az-Zamakhsyari mengatakan begitu. Ya, alaihim dairatus sau, kata Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, maksudnya ialah apa yang mereka sangkakan terhadap orang mukmin itu sebenarnya menimpa dan meliputi diri mereka sendiri. Dan kejahatan yang dimaksudkan, kata Az-Zamakhsyari, ialah kehancuran, kebinasaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa ghadiballahu alaihim, dan Allah Taala murka ke atas mereka, wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka, wa a'addalahum jahannam, dan Allah sediakan bagi mereka neraka Jahannam, wa sa'at masira, dan neraka Jahannam itu ialah seburuk-buruk tempat kembali. Berapa banyak ancaman tu, kemurkaan Allah, laknat Allah, neraka Jahannam, 3 sekali. Na'udzubillah min zalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan semula kita kepada kekuasaan Allah Taala. Walillahi junudus samawati wal ard, dan milik Allah Ta'ala lah junudus samawati wal ard, ya, tentera-tentera langit dan bumi. Ini dah disebutkan dalam ayat keempat, kan? Walillahi junudus samawati wal ard. Jadi 2 kali Allah Ta'ala ingatkan kita supaya kita yakin kepada bantuan Allah, bahawasanya Allah Ta'ala itu memiliki tentera di langit dan di bumi. Ya, di langit ada apa? Ada malaikat, ada petir, ada macam-macam. Jadi tentera-tentera Allah ada yang boleh dilihat dan ada yang tidak boleh dilihat, ada yang besar dan ada yang kecil. Maknanya Allah Taala boleh gunakan apa-apa pun, siapa pun, ya, untuk menjadi tenteranya. Kan, sebagaimana Allah Taala gunakan burung ababil, burung yang kecil, kecil comel, molek, kecil je. Ababil kecil. Ada sekarang orang dah sebarkan gambarnya, kan, burung ababil. Dulu kita pun tak tahu macam mana burung ababil. Kecil je, tak besar pun. Tapi dengan burung ababil itu Allah Ta'ala mempertahankan, memelihara Kaabah daripada serangan Abraha. Allah Ta'ala juga gunakan tikus lagilah kecil, kan. Dengan tikus itu Allah Ta'ala hancurkan kaum Sabak. Tikus tadi, ya, dia melubangi empangan kaum Sabak, yang mana kaum Sabak ni bangga dengan pertanian mereka. Dan kejayaan pertanian mereka adalah disebabkan mereka mampu membina empangan yang besar, yang boleh memberikan sumber air yang cukup kepada tanaman mereka. Sedangkan orang Arab susah nak dapat air. Mereka ada empangan, jadi mereka banggalah. Mereka ada sumber air yang cukup. Sebab tu mereka maju lebih daripada Arab yang lain, kaum Sabak ni. Kaum Sabak di Yaman. Jadi apa yang mereka banggakan tu, Allah Ta'ala hantar kecil je, tikus je. Tak payah hantar gajah pun. Hantar tikus je untuk hancurkan empangan mereka. Bila hancur empangan mereka, hancurlah pertanian mereka. Bila hancur pertanian mereka, maka mereka pun binasa. Kan, manusia binasa.
Begitu juga Allah Ta'ala hantar nyamuk. Nyamuk saja, bukannya susah pun. Nyamuk saja. Seekor nyamuk. Untuk menghancurkan Namrud. Menghancurkan Namrud. Dan begitulah seterusnya. Walillahi junudus samawati wal ard. Dan milik Allah Ta'ala lah tentera-tentera langit dan bumi. Ya. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengutuskan kamu. Kamu di sini maksudnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syahidan wa mubashiran wa nadhira. Tiga peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama ialah sebagai syahidah, iaitu sebagai saksi. Apa maksud saksi? Maksudnya ialah nanti di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi, ya, terhadap orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jadi saksi lah, macam dekat mahkamah. Saya menyaksikan bahawa si fulan bin fulan ini adalah orang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi pada kita semua. Nak membuktikan pada Allah di akhirat nanti yang kita ni beriman, kena ada saksi. Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang, dan juga menjadi saksi bahawa orang yang kafir itu kafir. Di sini timbul persoalan. Kalau Allah Ta'ala itu maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, jadi apa perlunya saksi? Kenapa inna arsalnaka syahida? Kenapa perlunya Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh menjadi saksi? Maka kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, ada dua hikmah. Ada dua sebab atau dua hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, untuk membuktikan keadilan Allah Taala. Supaya tidak ada orang nanti di akhirat yang mendakwa, wahai Allah, kau tidak adil. Kan? Ramli pun orang kata tak adil kan. Ini tidak adil kata. Kan? Ini tidak adil kata abang dia kan, Abdul Wahab ke Abdul Wahid. Jadi nak membuktikan keadilan kepada Allah Ta'ala, maka nak membuktikan keadilan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala bawakan saksi, iaitu Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala berilah ilmu pada Nabi SAW, supaya Nabi SAW mengetahui siapa yang beriman, siapa yang tak beriman. Kalau tak tahu pun tak boleh juga jadi saksi. Maknanya Nabi SAW, kita bayangkan betapa maklumat dalam kepala dia, Masya Allah. Maklumat tentang setiap orang di kalangan manusia ni, pada awal sampai akhir, itu semua dalam ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah bagi. Kalau tak Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu, tak kenal kita, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi ke atas kita? Orang kalau tak tahu kes tu, macam mana dia menjadi saksi? Saya saksi bahawa kereta no plate sekian telah melanggar kereta sekian. Dia tak tahu, dia tak nampak. Macam mana? Jadi nak tak nak mesti kena ada ilmu. Jadi ayat ni sebenarnya menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah bagi ilmu, masya-Allah. Sehingga Nabi SAW boleh jadi saksi terhadap semua manusia. Yang ni beriman, yang ni tak beriman, yang ni beriman, yang ni tak beriman. Masya Allah. Maknanya Nabi kenal kita. Nabi tahu kita. Nabi tahu kita ni beriman atau tidak. Nabi tahu. Walaupun Nabi SAW tak ada dengan kita sekarang. Tapi Allah bagi ilmu pada dia. Subhanallah. Itu yang pertama. Untuk menzahirkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua ialah, yang kedua jelas. Hikmah kedua ialah kerana nak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita sebut tadilah, kan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi ke atas umat manusia, maka pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang luas. Orang kalau tak ada ilmu, tak ada pengetahuan tentang satu kes, macam mana dia boleh jadi saksi? Jadi Allah Taala akan bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu yang luas. Dan memang telah diberikan pun, maka Nabi SAW menjadi saksi ke atas seluruh umat manusia. Itu adalah satu kemuliaan untuk Nabi SAW. Maknanya orang yang masuk neraka pun dengan persaksian Nabi SAW. Yang masuk syurga pun dengan persaksian Nabi SAW.
Maka sebab itu hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kena kuat lah. Sebab nanti di akhirat nanti kalau kita masuk syurga pun, sudahnya kita masuk syurga dengan recommendation daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dia yang kata, ya wahai Allah, fulan bin fulan tu memang dia beriman, saya mengakuinya, saya bersaksi. Kalau bukan dia yang kata begitu, kita tak lepas. Maka kerana itu sentiasa kita kena selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai membalas jasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasa yang dulu pun belum terbalas, terlagi jasa yang di akhirat nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan recommend kita masuk syurga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada hadis kan menyuruh kita baca jazallahu anna sayyidana ma huwa ahlu. Semoga Allah Taala memberikan balasan ganjaran bagi pihak saya atau bagi pihak kami dengan apa yang dia layak menerimanya. Kita tak mampu nak membalas jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta Allah sendiri yang memberikan balasan ganjaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pihak kita. Kan ada orang tanya juga sebelum ni, baru-baru ni lah ada ahli karyah tanya. Jadi hadis yang menyebutkan tu memanglah hadisnya dhaif lah. Tapi apa boleh diamalkan kan dari segi fadail amal. Sekurang-kurangnya baca sekali. Kelebihannya akan dituliskan pahala kebaikan baginya selama 1000 pagi. Maknanya 1000 hari. Malaikat tulis. 1000 hari ni berapa lama? 1000 hari malaikat duk tulis je pahala bagi orang yang membaca begitu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Baik, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, walillahi junudus sama mubasyirah wa mubasyirah, dan juga sebagai pemberi berita gembira. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang memberitahu kepada kita tentang syurga, tentang pahala, tentang kebaikan ganjaran yang diterima bagi orang yang taat. Dan juga nazira, memberi berita, memberi ancaman. Maksudnya ialah, kata Sa'id bin Jubair, maksudnya dia kata Qatadah, maksudnya ialah memberitahu adanya balasan neraka bagi orang yang engkar, yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Litu'minu billahi wa rasulih." Allah Taala utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sebagai syahidan wa mubasyiran wa nadhira, itu ialah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, billahi wa rasulih. Supaya kita berimanlah, tu yang diutuskan. Diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita. Wa tu'azziruh, dan juga supaya kamu, kita ni semualah, supaya kamu, kata Allah Taala, membantunya. Tu'azziruh ni ada beberapa tafsiran lah. Ibnu Abbas mengatakan tu'azziruh maksudnya ialah tu'azzimuh, mengagungkannya. Maknanya Allah Ta'ala hantar Nabi SAW ni bukan sekadar jadi postman saja, sampaikan lepas tu habis. Tak. Kita terima ajaran tu dan kita mengagungkan Nabi SAW. Mengagungkan Nabi SAW tu adalah satu perintah daripada Allah Ta'ala juga. Kalau ikut Syekh Tontawi, kata beliau, tu'azziruh tu maksudnya ialah membantu Nabi SAW beserta dengan mengagungkan. Dia dua sekali. Mengagungkan dan membantu Nabi SAW, meneruskan perjuangan Nabi SAW. Membantu Nabi SAW. Kan? Nabi SAW begitu sukalah orang yang bantu Nabi SAW, bantu dalam kerja dakwah fisabilillah dan sebagainya. Kan kisah Ummul Haram kan? Ummul Haram dia Nabi SAW pernah berehat tidur pada waktu siang di rumah Ummul Haram kalau tak silap saya. Kemudian Nabi SAW terjaga dan senyum. Bangun tidur senyum. Maka Ummul Haram tanya, kenapa wahai Rasulullah? Rasulullah SAW kata, aku memimpi bahawa ada di kalangan umatku yang akan berjihad fisabilillah dengan menaiki kapal. Kan Nabi SAW tak pernah berjihad naik kapal kan. Semua lalu darat je. Jadi Nabi SAW suka. Bayangkan. Kata ulama, bayangkan hanya tengok dalam mimpi yang umat ini berjihad fisabilillah dah menyebabkan Nabi SAW suka.
Apatah lagi kalau memang benar-benar berlaku, memang umat ini memang dia berjihad fisabilillah, memang dia bantu agama Allah, lagilah membawa kepada kesukaan dan keredaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu yang tadi tu baru mimpi, baru tengok dalam mimpi, belum tengok dalam alam real, alam nyata. Perasaan macam ni kena ada dalam hati orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bahawasanya kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan gembira, senyum, suka. Sebab tengok dalam mimpi pun dah suka, dah seronok. Allahu akbar. Jadi apa kata Ummul Haram, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakanlah supaya aku termasuk di kalangan jemaah tersebut. Tu perempuan tu, Ummul Haram perempuan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung balik tidur. Kemudian terjaga kali kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum lagi. Ummul Haram tanya, kenapa? Sesungguhnya kamu memang termasuk dalamnya. Maknanya mimpi tadi sambung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok, oh ada Ummul Haram. Ummul Haram ada dalam jemaah. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berdusta. Selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Muawiyah kalau tak silap, memang ada satu jemaah yang dihantar untuk berjihad ke Cyprus kalau tak silap. Melalui kapal, dan Ummul Haram salah seorang daripada jemaah tersebut. Masya-Allah. Hebat. Para sahabat punya semangat kan. Baik, kemudian wa tuwaqiruh, dan supaya kamu memuliakannya. Tuwaqiruh pun sama juga, maksudnya ialah tuqaddiruh wa tu'azzimuh, memuliakan, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan agar kamu supaya kamu bertasbih kepadanya. Nya di sini maksudnya ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asila. Bukrah maksudnya ialah awal pagi. Awal pagi. Bukrah ni jangan kita keliru dengan bukrah bahasa Ammi Mesir. Kalau bahasa Ammi Mesir, bahasa Arab pasar di Mesir, bukrah ni maknanya esok. Esok. Bila nak pergi? Bukrah. Esok tu belum pasti lagi pagi, mungkin tengah hari, mungkin petang, mungkin malam. Semua tu dipanggil bukrah. Tapi bukrah ni kalau dari segi Arab, bahasa Arab yang asal, maksudnya ialah awal pagi. Wa asila, dan juga akhir siang. Awal siang dan juga akhir siang. Ada ulama yang mengatakan bahawa kata Syekh Tontawi, ada dua tafsiran di sini. Boleh ditafsirkan sebagai ini dari segi masa dari segi masa. Ada beberapa tafsiran di sinilah. Ada yang mengatakan bahawa bertasbih di sini maksudnya tunaikan solat. Maknanya kamu tunaikanlah solat pada waktu pagi dan petang. Dan boleh juga kita ambil secara zahir, maksud ayat ni ialah bertasbih. Maknanya mengucapkan zikir subhanallah subhanallah pada waktu pagi dan petang. Kerana ada hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyebutkan subhanallahi wa bihamdih, kan, 100 kali pada waktu pagi. Man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallahil azim mi'ata marrah. Siapa yang menyebutkan subhanallahil azim 100 kali pada waktu pagi, 100 kali, dan 100 kali pada waktu petang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti tidak ada seorang yang yang membawa sesuatu yang semisal, standard, sama standard dengan dia, tidak ada orang yang dapat mengatasinya melainkan orang yang melakukan seperti dia atau lebih daripada apa yang dia buat. Maknanya nak bagi tahu bahawa pahalanya sangat besarlah. Pahalanya sangat besar. Tak ada orang yang boleh membawa pahala setanding dengan orang yang membaca subhanallah wa bihamdihi setiap pagi dan petang. Melainkan orang yang buat juga sama seperti dia buat, subhanallah bihamdihi 100 kali atau lebih. Dia buat lebih, dia dapat lebih lah. Itu nak menunjukkan bahawa kita disunatkan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu pagi dan petang. Dan lafaz yang disarankan ialah subhanallahi wa bihamdih. Bukan lama pun, sekejap pun 100 habis dah. Kan? Sekejap je subhanallah. Sekejap habis dah. Kan? Arwah ayah saya dulu dekat kereta tu mesti ada tasbih. Ada aja amalan dia tu. Kalau bawa kereta tu ada je amalan yang dia, maknanya dia isilah. Waktu dalam kereta tu tak membazir kan, tidak berlalu begitu saja. Banyak amalan. Antaranya kalau kita bergerak waktu pagi, bacalah subhanallah bihamdi 100 kali. Kalau kita bergerak waktu petang, kita baca subhanallah bihamdi 100 kali. Kalau dah habis, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd
100 kali. Itu kan Nabi SAW kata, siapa yang buat begitu, maka dia akan dihindarkan daripada syaitan. Kan? Dan ada seorang syekh di Mesir pun, Syekh Wahid, dia merawat orang yang kena rasuk. Kan? Maka orang perempuan, orang perempuan. Lalu dia kata, kenapa kamu masuk dalam badan perempuan ni lemah, masuklah badan aku. Maka dipaksa berkali-kali. Maka jin ataupun syaitan tu dia kata, tak boleh, aku tak boleh masuk dalam badan kamu. Dia kata, kenapa? Sebab kamu tadi telah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Syekh Wahid tu terus bertakbir, Allahu akbar. Benarlah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membacanya tidak akan dimasuki oleh syaitan. Jadi kalau ada budak-budak ke anak-anak ke siapa-siapalah yang selalu kan dirasuk ke apa ke, diganggu oleh jin syaitan, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. Dan itu antara zikir amalan tu yang diamalkan oleh tarekat Syazuliyah, kan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sehingga akhir 100 kali, selawat 100 kali, istighfar 100 kali. Itu amalan mereka, memang dah jadi amalan tarekat. Maknanya amalan yang mesti buat oleh pengamal tarekat Syazuliyah tu. Baik, wasabbihuhu bukratan wa asila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Baik. Sesungguhnya innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, innama yubayyi'una Allah, hanya saja mereka berbaiat kepada Allah. Pertama sekali kita nak tahulah apa makna baiat. Baiat ni maksudnya ialah kita berjanji kepada seseorang akan setia. Tu dia kan, berjanji setia. Berjanji setia ni dalam erti kata kita akan patuh dia, akan taat kepada dia, akan ikut cakap dia, akan mempertahankan dia selama-lamanya, dan kita tidak akan mungkiri janji. Jadi ayat ini berkenaan dengan para sahabat yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ditahan di Hudaibiyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Sayyidina Uthman bin Affan, kan, untuk berunding dengan orang-orang di Mekah, orang-orang Quraisy di Mekah. Tetapi orang-orang Quraisy mereka telah tidak melepaskan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman dihantar untuk berunding sahaja, untuk beritahu bahawa kami datang memang untuk umrah, bukan untuk perang. Tapi Nabi SAW dan para sahabat tunggu lama. Mana Sayyidina Uthman ni tak keluar-keluar dari Mekah, kan? Sayyidina Uthman ketika berada di Mekah dilayan dengan baik, sebab mereka tahu Sayyidina Uthman ni memang orang baik. Siap mereka ni tawarkan pada Sayyidina Uthman. Dia kata, kalau kamu nak, kamu boleh tawaf dulu. Maknanya kamu boleh selesaikan umrah kamu dan tahallul dengan cara yang sahih, kan, yang sah. Supaya dapatlah kamu buat umrah. Kamu boleh buat dulu sebelum Muhammad dan kawan-kawannya datang. Kata Sayyidina Uthman, macam mana aku nak buat sedangkan Nabi SAW belum buat. Tu kan adab dia. Kalau kita tak peduli, lanyak. Sampai kan saya pernah buat kursus umrah, buat kursus haji. Baru-baru ni lah, sebelum pergi haji ni, ada satu orang hamba Allah, satu keluarga lah, kaya lah, kan, kaya betul lah, kaya, rumah 3 tingkat, kan. Dia jemput buat kursus haji khas untuk dia sekeluarga sahaja. Kursus haji yang tabung haji pun dia pergi, tapi dia nak yang khusus. Namanya kursus khusus. Jadi suami ni dia punya si ayah ni bagi tahu, dia bisik kata, Ustaz masa ceramah, masa kelas tu bagi tahu pada umum supaya isteri saya dengar, kan, kalau pergi kat sana tu jangan laju je, kata suami ni ingat sikit. Suami ni ingat sikit. Dah ada pengalaman punya, sebab sebelum ni dia orang pernah pergi umrah. Bini dia tinggalkan dia, bini muda lagi. Yang dia dah mungkin dah tua sikit, kan. Bini dia menonong je pergi Tan'im, pergi tawaf, pergi sa'i. Boy. Menonong je. Si suami terkedek-kedek jalan. Kan?
Jadi si suami ni siap pesan kata, ustaz nanti dalam kelas sebut sikit kan. Jangan excited sangat sampai tinggal suami. Suami terpinga tak tahu nak buat apa. Sebab tak ada orang yang bawa dia. Suami mungkin dah uzur sikit kan. Semangat sangat. Jadi saya, dalam kelas saya cakap lah. Kan? Dalam kelas saya cakap lah. Walaupun pergi haji, pergi umrah, jangan semangat sangat. Suami tu kita kena ingat. Sebab kalau bukan suami ada, kita pun tak boleh pergi umrah. Orang perempuan tak boleh pergi umrah. Dia tak tahulah, dia dengar, harap-harapnya dia dengar cakap lah. Jadi Sayyidina Osman, dia tak pergi tawaf. Kan umrah ni 4 perkara je kan. Ihram sudah, di Hudaibiyah dah buat ihram. Dah pakai ihram. Tinggal lagi tawaf, sa'i, tahallul. Jadi orang musyrikin kata, pergilah apa ni selesaikan umrah kamu. Kan sementara kamu ada di Mekah ni, kata Sayyidina Osman, macam mana aku nak buat? Kan sedangkan Nabi SAW tak buat. Allahu Akbar. Jadi bila lama sangat Sayyidina Osman ditahan, para sahabat rasa tak senang hati. Kemudian tersebar pula kabar angin mengatakan bahawa Sayyidina Osman telah dibunuh oleh orang musyrikin Mekah. Maka mereka berkumpul di bawah sebatang pokok dan mereka berbaiat. Mereka telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata bahawa kami telah berjanji pada kamu sehidup semati. Apa jadi sekalipun kita akan terus mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke akhir hayat kita. Jadi bila ada orang berbaiat kepada seseorang, kalau sekarang ni kita tak nampak lah kan, tapi zaman dulu bila ada satu kumpulan berbaiat kepada seseorang untuk mentaatinya habis-habisan, ini merupakan satu perkara yang dianggap bahaya oleh orang lain. Sebab kalau ketua mereka kata perang, maka mereka akan berperang habis-habisan. Mereka akan bersungguh-sungguh lah. Macam kita tengok macam mana setianya tentera-tentera panglima-panglima samurai kan, bila Maharaja Jepun tu kata kita lawan British, lawan. Jadi mereka akan lawan habis-habisan. Dia beza bila ada baiat dengan tidak ada baiat. Bila dah baiat tu memang dia akan mati-mati. Sebab nak fikir apa lagi lah, kita dah berjanji, nak buat apa lagi? Berapa nak sayang-sayang tenaga lagi, berapa nak sayang nyawa kita dah berjanji lah. Jadi bila orang musyrikin Mekah mengetahui perkara tersebut, yang bahawa orang Islam telah berbaiat pada Nabi SAW di bawah pokok, maka mereka rasa takut lah, rasa terancam. Sebab mereka ni, orang Islam ni kalau datang menyerang Mekah, maka habis kita. Sebab semangat mereka ni luar biasa. Mereka dah berjanji dengan Nabi SAW. Itu yang akhirnya mereka buat perjanjian Hudaibiyah. Di mana mereka orang-orang Madinah disuruh untuk balik, tapi tahun depan boleh datang semula untuk buat umrah. Ada 4 perjanjian Hudaibiyah tu. Orang Islam yang datang ke Mekah tak boleh dipulangkan. Orang kafir yang masuk Islam dan berhijrah ke Madinah hendaklah dipulangkan semula. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW dan orang musyrikin bebas untuk buat perjanjian dan kerjasama dengan siapa sahaja yang dia kehendaki, tidak ada halangan apa-apa. Dan yang keempat, genjatan senjata selama 4 tahun. Sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah di antara orang Islam dengan orang musyrikin Mekah, sebelum tu ada satu perjanjian, Bai'atur Ridwan. Yang tu yang dimaksudkan dalam ayat ini, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada kamu hanya sahaja mereka berbaiat kepada Allah. Maknanya zahirnya mereka ni berjanji kepada kamu, mereka baiat. Baiat ni macam mana dia punya rupa bentuk tu? Rupa bentuk baiat tu macam mana? Jadi mereka ni salam kan, mereka berjabat tangan. Jabat tangan, semua orang akan letakkan tangan di atas tangan Nabi SAW. Semua. Sekarang ni yang kita boleh nampak kalau baiat dalam tarekat lah. Baiat dalam tarekat macam tu. Bila ada satu syekh tarekat yang ada sanad yang sahih, yang dia mampu untuk mentarbiyah anak murid, boleh mengajarkan pada mereka tazkiyah, penyucian jiwa. Jadi apabila syekh tu diminta, dimohon untuk membimbing satu kumpulan anak murid, maka kumpulan anak murid itu akan baiat. Letak tangan dekat tangan guru. Tak kisahlah mana-mana, macam ni ke. Yang lain semua akan ni lah. Saya pernah tengok lah banyak kali lah kat Mesir kan. Seorang syekh duduk atas kursi, pegang tu. Yang lain semua akan. Ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang, asalkan boleh sampai lah. Boleh sampai ke tangan syekh tu.
Mana yang tak dapat sampai, maka mereka letakkan tangan di atas kawan dia. Maka akan bersambung ke belakang. Kalau perempuan, tengoklah kalau ada suami dia ke adik dia kat depan, dia letakkan atas bahu ataupun badan suami dia. Maka yang perempuan semua akan pegang dia. Jadi bersambung. Itu saya kata, itulah rupa dia. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun macam itulah. Sekarang ni yang diamalkan di dalam dunia tarekat lah, mereka buat macam tu. Macam kami baiat dengan Syekh dekat ni, dia ambil ridak dia. Boleh juga. Perempuan pegang ridak atau pegang tali. Pegang tali. Macam jemaah tabligh, mereka baiat masa tahun bila sebelum Covid tu, ada Maulana Sa'ad datang ke Masjid Siti Taling, dia pakai tali. Tali tu dipusing lah seluruh Masjid Siti Taling tu. Jadi siapa-siapa tu carilah tali, ada tali, okey pegang tali. Saya dapat pegang tali. Kan? Jadi adalah kita berjanji berjanji akan buat begini. Jadi kalau ada janji tu kena usahalah untuk buat. Kan, kalau tak dapat buat, maka kita kena taubatlah, istighfar pada Allah Taala. Dan kalau ada masa, kita perbaharui semula baiat kita pada guru kita. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, atau para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi tahu bahawa sesungguhnya mereka tu zahirnya nampak macam baiat pada kamu, sebenarnya mereka berbaiat kepada Allah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak terus, tapi ni yadullahi fawqa aydihim ni, dia perbahasannya panjang. Jadi kita berhenti di sinilah insya-Allah. Nanti kita akan ulang balik ayat ke-10 ni, sebab dia ada berkaitan dengan masalah akidah, ayat mutasyabihat. InsyaAllah kita akan terangkan pada minggu hadapan. Jadi kalau kita lihat ayat ni, ayat ke-10 ni, dia dua benda, ada dua sudut. Satu dari sudut kaitannya dengan tasawuf, dengan tarekat, berkenaan dengan baiat. Dan dalam masa yang sama berkaitan dengan akidah. Kalau faham ayat ni, dia dua-dua tu lah sekali. Boleh faham macam mana yang dikatakan tarekat tu, yang dikatakan bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu maksudnya macam mana. Dan dari segi akidah pun macam mana yang dikatakan salaf, khalaf dan sebagainya. Nanti insya-Allah kita akan terangkan pada kuliah yang akan datang, sekiranya dipanjangkan umur insya-Allah. Wallahu alam. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaik.